Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan juga rakan-rakan saya. Saya Nur Zaimah binti Muhammad Badri, nombor kad matrik 282446 dan juga rakan-rakan saya Nurul Azli binti Zulkifli, Syadwan Nujaidi bin Mesari, Muhammad Nur Zamri bin Harun Chua dan juga Amarjit Singh. Kami dari kumpulan EUUM Sintuk bagi subjek VKMB 1011 Pembangunan Masyarakat 1 ingin membentangkan tajuk ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum, Iban dan Kadazan di Malaysia. Pengenalan bagi ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ni, di mana Malaysia ni adalah sebuah negara yang terkenal sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang mengamalkan pelbagai budaya dan juga agama. Walaupun wujud kepelbagaian budaya dan agama, namun ini bukan satu penghalang bagi penduduk Malaysia untuk hidup dalam keadaan yang harmoni. Perpaduan dalam kepelbagaian ini dicerminkan dalam festival-festival atau perayaan-perayaan kaum yang didasarkan kepada amalan agama atau adat resam yang mewakili kaum-kaum berkenaan yang diraihkan. Sejarah masyarakat majmuk di Malaysia ni adalah hasil dari penjajahan British. Definisi kaum mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, kaum ni bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar. Kajian daripada Central South University pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan bukti genetik bahawa populasi yang berkaitan dengan orang-orang Asia Timur, contohnya orang Siberia, orang Asia Tengah, orang Asia Tenggara dan juga orang asli Amerika secara genetik berbeza dengan orang Eropah atau Afrika. Mereka ini lebih jauh menunjukkan bahawa bukti ini berkaitan dengan Asia Timur juga dikenali sebagai bangsa Mongoloid berasal dari suatu tempat di Asia Timur, selatan China. Definisi Iban. Iban atau lebih dikenali sebagai Dayak Iban dalam bahasa Iban ni bermakna orang atau manusia yang merujuk kepada satu rumpun Austronesia yang terdapat di Sarawak, Kalimantan Barat, Brunei, Sabah dan juga Johor. Mengikut sejarah lisan, pembentukan dan juga perkembangan budaya sosial kaum Iban ni khasnya atau etnik Austronesia amnya terjadi semasa zaman kegemilangan Austronesia di Tampun Juah sebelum kaum Iban, Bidayu, Penan, Malai dan bangsa-bangsa lain berpecah kepada beberapa subsuku-subsuku yang ada sekarang. Semasa zaman kolonial Inggeris di Sarawak dan Belanda di Kalimantan Barat, kaum Iban ini dikenali sebagai Dayak Laut yang merujuk kepada kaum Melayu bermaksud Dayak Melayu. Panggilan Dayak adalah ciptaan orang-orang British dan Belanda untuk penutur Austronesia di Borneo. Pada tahun 2016, mengikut bancian yang telah diambil, kaum Iban dengan jumlah sebanyak 858,989 iaitu 50% daripada jumlah penduduk Sarawak ni merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak dan juga kaum keempat yang terbesar di Malaysia selepas Melayu, Cina dan juga India. Iban ini telah tersebar secara besar-besaran hingga ke Brunei dan juga Sabah di utara Borneo serta Johor dan Selangor di semenanjung Malaysia. Kemudian kebanyakan kaum Iban ni tinggal berkampung di rumah panjang yang kebiasaannya terletak di tebingan sungai dan juga di tepi jalan raya. Ini adalah bagi memudahkan aktiviti kerja, hubungan dan komunikasi antara satu sama lain. Cara hidup yang diamalkan adalah berlandaskan hukum adat, pantang larang, bertolak ansur dan berteraskan hubungan persaudaraan yang erat antara satu sama lain. Definisi Kadazan, tidak terdapat sebarang rekod sejarah yang sahih mengenai asal-usul istilah Kadazan ni. Tapi terdapat kajian yang telah dijalankan oleh Richard Francis Tungolo
telah menerangkan istilah kadazan ni secara terperinci. Jadi istilah kadazan merupakan derivatif daripada perkataan kakadazan yang bermaksud pecahan, bandar atau kadai yang bermaksud kedai. Manakala menurut Owen Rata dalam terjemahan bahasa Melayu, warga dusun yang tinggal di kawasan pantai barat utara biasanya merujuk dirinya sebagai Tulun Kindal, manakala yang tinggal di kawasan jalur pantai barat, khususnya di Papar, merujuk diri mereka sebagai Kadazan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Azilin binti Zulkifli dengan nombor matrik 282494. Di sini saya akan bentangkan tentang pakaian tradisional. Baiklah, kita bermula dengan kaum Iban. Kaum Iban mempunyai dua kain iaitu kain sirat dan kain dandong. Kain sirat dikenali sebagai kain cawat merupakan pakaian asas kaum Iban. Kain sirat ini dipakai dengan cara melilitnya di pinggang dan di celah kelangkang. Hujung kain ini dijuntaikan dari belakang ke hadapan dan belakang badan, mempamerkan bahagian yang berhias. Kain dandong pula kain selendang yang dipakai oleh lelaki Iban. Panjang dandong tidak tetap kerana kain ini digunakan sebagai pembungkus barang-barang persembahan dalam upacara-upacara tertentu. Ia diperbuat daripada kain yang ditenun dengan cara ikat. Seperti yang anda lihat di sini, inilah contoh pakaian bagi kaum Iban lelaki. Seterusnya ialah pakaian bagi kaum Iban untuk perempuan. Mereka mempunyai 3 jenis iaitu bidang, kalambi dan bedong. Bidang ialah sejenis kain sarung yang sempit dan panjangnya cuma separas lutut. Kalambi pula mempunyai 2 jenis iaitu kalambi berlengan dan kalambi tanpa lengan. Dan seterusnya ialah bedong. Bedong ialah kain selendang yang panjang dan sempit, dihiasi dengan corak tenunan yang sangat halus. Seperti yang anda lihat, inilah contohnya pakaian tradisional kaum Iban bagi perempuan. Selesailah bagi kaum Iban. Seterusnya ialah pakaian tradisional bagi kaum Kadazan. Bagi lelaki, mereka mempunyai 4 jenis iaitu gaung, sova, siga dan tupi sinikat. Gaung ialah baju lengan panjang tanpa sulaman. Ia dihiasi dengan perhiasan dan butang emas. Sova pula ialah seluar panjang hitam dengan ikat pinggang berwarna biru indigo. Ia mempunyai perhiasan emas di sepanjang pinggang seluar. Seterusnya ialah siga. Siga ialah penutup kepala dibuat daripada kain dasta. Ada sekali ialah tupi sinikat. Ini ialah topi bulat dibuat dari tali yang kuat. Seperti yang anda lihat, dua gambar ini, inilah contoh pakaian tradisional kaum Kadazan bagi lelaki. Seterusnya adalah kaum Kadazan bagi perempuan. Ia mempunyai 4 jenis iaitu sinuangga, himpogot, tangkung dan siga dobobo hisan. Sinuangga ialah baju blouse yang berlengan pendek dan leher berbentuk U. Ia mempunyai sulaman berwarna suram di sepanjang lubang kepala dan lengan dan sepanjang jahitan tepi dan pertengahan belakang. Benang berwarna merah, kuning dan krim digunakan selain jahitan utama. Himpogot. Himpogot ialah kain tali pinggang dibuat daripada duit perak. Ia dipakai di 3 tempat bergantung kepada kekayaan pemakai seperti 1 di keliling pinggang dan 2 lagi di atas dan di bawah tangkung. Tangkung pula ialah tali pinggul yang dibuat daripada 84 gelang tembaga berukir. Tali rattan merah digunakan untuk wanita yang belum berkahwin dan hitam untuk wanita yang sudah berkahwin. Ia dibiarkan kosong di bahagian belakang untuk mengelakkan daripada sesak nafas. Akhir sekali ialah siga dobobo hisan. Dipakai oleh bobo hisan semasa suatu upacara ritual. Tengkolok penuh dengan hiasan daripada bulu
burung merak atau turki. Tengkolok ini diikat dengan kain di belakang kepala. Ini adalah contoh pakaian bagi kaum Kadazan untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Norazlin Zulkifli tentang pembentangan dia tadi. Kini tibalah giliran saya. Sebelum itu, elok saya memperkenalkan diri saya. Saya Syadwan Ujedi bin Mesari, nombor metrik 282570. Saya akan menerangkan tentang adat perkahwinan. Kaum Iban, adat bertunang. Adat meminang dan bertunang masyarakat Iban Sarawak kebiasaannya pihak keluarga si teruna akan membawa rombongan yang tidak kurang dari 5 hingga ke 20 orang yang terdiri daripada orang-orang tua di dalam keluarga si teruna. Syarat-syarat perkahwinan akan ditentukan serta diperjelaskan secara terperinci. Ini termasuklah soal mas kahwin serta lain-lain perkara yang berkaitan. Ayahanda si teruna akan menanggalkan lapit atau ikat pinggang perak atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Si dara yang sudah secara rasminya tunangan kepada si teruna dan si dara ini tidak boleh lagi menerima kunjungan teruna lain selain daripada tunangannya sendiri. Memberitahu kepada sanak saudara dan jiran tetangga mereka tentang pertunangan anak-anak mereka ini. Tiada tempoh khusus untuk pertunangan. Sepanjang tempoh pertunangan itu, ia boleh ditetapkan antara setahun, 2 tahun dan bergantung kepada mereka sendiri untuk tentukan. Bagi majlis perkahwinan pula, kemuncak kepada perjalanan satu pasangan teruna dan dara bagi menempuh ikatan perkahwinan yang sah dan beradat. Hendaklah diatur dengan penuh cermat kerana sekiranya ia melanggar adat, maka dipercayai akan menimpa bencana kepada pasangan pengantin yang baru berkahwin. Pihak keluarga pengantin lelaki diwajibkan untuk menyediakan segala kos perbelanjaan perkahwinan tersebut. Pihak keluarga pengantin perempuan pula ditugaskan untuk menyediakan pelbagai persiapan majlis perkahwinan seperti binatang untuk disembelih pada hari perkahwinan itu kelak sebagai jamuan makan. Wakil kedua-dua keluarga pengantin akan membawa beberapa utas tali bersimpul sewaktu mengunjungi rumah tetamu yang akan dijemput. Tali bersimpul ini melambangkan berapa hari lagi majlis perkahwinan akan berlangsung. Di sini kita boleh lihat contoh majlis perkahwinan bagi masyarakat Iban. Untuk kaum Kadazan pula, untuk meminang, dibuat pada waktu pagi kerana pada waktu petang dan malam tidak dibenarkan sama sekali. Ianya merupakan pantang larang bagi kaum tersebut. Risikan pertama dilakukan untuk mengetahui sama ada perempuan berada dalam proses risikan orang atau dia sedang dalam pertunangan. Jika risikan diterima, mereka akan menentukan hari bagi pihak lelaki untuk membawa cincin pusaka yang biasanya dibuat daripada tembaga. Cincin itu digelar cincin menanti mimpi. Apabila ibu bapa perempuan itu menerima cincin, mereka harus membersihkan diri mereka pada hari itu juga. Mereka tidak boleh makan atau minum apa sahaja yang memabukkan. Cincin itu akan diletakkan di bawah bantal ibu bapa perempuan. Pada malam itu pula, mereka mesti dalam keadaan bersih, iaitu tidak mabuk, dan salah seorang daripada suami isteri itu mesti mendapat mimpi. Biasanya mimpi itu mempunyai 3 keadaan yang baik, yang berarti risikan itu boleh diteruskan kepada proses peminangan. Kedua, mimpi buruk tetapi boleh dibaiki atau diperbetulkan. Ini bererti proses pertunangan boleh diteruskan dengan syarat pihak lelaki harus membayar sugih kepanasan mimpi kepada orang yang bermimpi itu. Hantaran perkahwinan bagi masyarakat Kadazan pula biasanya terdiri daripada pelbagai jenis masakan, makanan, alat untuk istiadat dan barang untuk memperteguhkan semangat. Alat untuk istiadat pula dikenali sebagai tinokol, iaitu terdiri daripada canang, gong dan tanjau macam tempayan. Jenis makanan pula ialah babi atau kerbau dan jumlahnya bergantung kepada kemampuan keluarga tersebut, yakni keluarga perempuan. Sebuah tajau yang berisi tapai beras
yang dinamakan lihing mesti dibawa pada hari perkahwinan itu nanti. Pesta perkahwinan wajib dilakukan walau sesingkat 2 hingga 3 hari. Walaupun perkahwinan suami isteri sudah sah di sisi agama dan kepercayaan, mereka masih belum boleh bersatu pada hari dan malam pertama. Ini kerana paling cepat mereka bersatu adalah pada malam kedua. Malah ada yang mengambil masa seminggu atau 2 minggu berikutnya. Pasangan pengantin dikenaki makan di dalam pinggan dan mangkuk yang sama. Ibu bapa pengantin lelaki tidak boleh sama sekali hadir di rumah pengantin perempuan sebelum pasangan itu sah bersatu. Mihon pinisi iaitu upacara menukar gumpalan nasi. Sebelum upacara ini, pasangan pengantin akan duduk berhadapan. Di tengah-tengah bulatan, gadis-gadis yang berpakaian hitam. Gambar ini pula menerangkan tentang cara-cara perkahwinan masyarakat Kadazan. Dengan itu berakhirlah bahagian saya. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada sahabat saya, Cik Muhammad Nur Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Zamri bin Harun Chua hari ini akan menerangkan tentang peralatan muzik yang digunakan oleh kaum Iban dan juga kaum Kadazan di Malaysia. Antara peralatan muzik yang digunakan kaum Iban ialah tawak. Tawak yang diperbuat daripada perunggu yang berbentuk bulat, berdinding tebal dan berbusut di bahagian tengah permukaannya. Berundai ialah sebuah gong kecil yang berbentuk bulat juga dan membukit di bahagian tengah. Sape ialah gambus panjang bertali 4, berbadan petak dan diperbuat daripada kayu sejenis kayu bernama jokuvang. Antara peralatan lain kaum Iban ialah drum, single side drum yang diboleh diketuk dari satu sudut sahaja. Ia diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi, berbentuk bulat dan memanjang ke atas. Antara lain alat-alat muzik yang digunakan kaum Iban ialah engkerumung. Engkerumung ialah gong kecil yang diperbuat daripada perunggu berbentuk periuk, berbusut di bahagian permukaannya. 8 buah gong bagi satu set diatur berbaris di atas para yang panjang. Antara peralatan alat muzik yang digunakan oleh kaum Kadazan ialah seperti sepotong, bungkau dan juga tongkungon. Sepotong diperbuat daripada beberapa batang pipa buluh kecil dari jenis sembuling yang dipotong mengikut ukuran yang diperlukan. Di bahagian bawahnya diperbuat daripada labu air yang telah dikeringkan. Bungkau, rahang arpa ini adalah diperbuat daripada kulit luar kelapa yang juga dikenali sebagai polot. Tongkungon adalah diperbuat daripada tiup buluh dengan jalur nipis dipotong di permukaan untuk membentuk rentetan yang boleh ditala dengan sepihan-sepihan kecil kayu atau rotan pada setiap akhir tongkungon. Kaum Iban terkenal dengan beberapa tarian. Antara tarian yang dilakukan ialah ngayat berbunuh. Ngayat berbunuh dipersembahkan oleh kaum lelaki dalam masyarakat berkenaan. Tarian ini merupakan satu tarian peniruan yang mengulangi yang dilakukan oleh mereka sebagaimana mereka lakukan ketika menghadapi musuh-musuh, ketika mengadakan aktiviti harian seperti memburu. Ngayat Indu ialah persembahan yang disembahkan oleh golongan wanita oleh masyarakat Iban, memaparkan kelembutan dan kehalusan seni budaya serta adat istiadat masyarakat pribumi itu sendiri. Gerakan tari yang dipersembahkan mempunyai maksud yang tersurat serta menggambarkan aktiviti harian masyarakat Iban. Antara lain, tarian masyarakat Iban ialah ngayat lesung. Ngayat lesung dipersembahkan oleh golongan lelaki sahaja. Persembahan ngayat jenis ini hanya dibenarkan untuk tarikan oleh kaum lelaki kerana ia memerlukan
penari lelaki untuk menari sambil menggigit lesung. Kekuatan dan kegagahan yang ditunjukkan dalam persembahan tarian ngayat jenis ini hanya sesuai dipersembahkan oleh golongan lelaki kaum Iban sahaja. Ngayat puta pula adalah menggabungkan penari lelaki dan juga wanita kaum Iban. Biasanya diadakan bagi upacara sambutan seperti peresmian sesebuah persembahan kebudayaan dan sebagainya. Ngayat Puak Kumbu adalah tarian yang dipersembahkan oleh golongan wanita kaum Iban. Memandangkan nama tarian ini ialah Puak Kumbu, jadi sudah pasti para penarinya akan menari tarian mengayat sambil membawa kain Puak Kumbu sebagai prop dalam persembahan mereka. Bagi tarian tradisional kaum Kadazan, antaranya ialah mengutip. Mengutip diambil daripada perkataan atip yang bermaksud menekan antara dua permukaan. Penari mengutip memerlukan kemahiran dan ketakasan yang baik untuk menari melintasi buluh yang dipukul serentak untuk menghasilkan bunyi dan irama tarian tersebut. Tarian ini merupakan tarian yang dipersembahkan semasa upacara-upacara tertentu untuk menghormati tetamu. Antara lain, tarian Kadazan ialah menangkuk. Ia biasanya tarian semasa perkahwinan dan upacara-upacara lain. Penari akan mempersembahkan tarian ini dengan menggunakan piring yang diletakkan di atas telapak tangan. Tarian ini melenggangkan punggung tanpa menjatuhkan pinggat. Liliput. Liliput adalah suatu tarian yang biasanya dipersembahkan semasa upacara menghalau roh jahat daripada badan seseorang dan mengembalikan semangatnya. Upacara ini hanya ditamatkan setelah semangat orang itu kembali ke badannya. Antara tarian yang terkenal oleh kaum Kadazan ialah Sumazau. Sumazau merupakan tarian gabungan antara lelaki dan perempuan. Keunikan pergerakan tapak tangan oleh penari perempuan, tumit bertemu tumit, ibu jari bertemu ibu jari. Ini membuatkan tarian ini lebih unik dan menarik. Salam sejahtera. Nama saya Amarjit Singh dan hari ini saya akan membentangkan tugasan WKBM 1011, ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum Iban dan Kadazan di Malaysia. Saya akan membentangkan dari aspek perayaan utama. Kaum Iban. Kaum Iban menyambut perayaan yang dikenali sebagai perayaan Hari Gawai. Perayaan ini disambut setiap tahun pada 1 dan 2 Jun. Perayaan ini disambut sebagai tanda berakhirnya musim menuai padi. Kaum Iban menggunakan pakaian tradisional yang diperbuat oleh manik-manik yang diwarisi turun-temurun. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang perayaan. Contohnya seperti persembahan tari menari, meminum arak beras atau dikenali sebagai tuak dan lain-lain aktiviti yang menghiburkan. Kaum Iban menyembahkan makanan dan arak kepada dewa kekayaan sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih atas hasil tuaian yang baik. Bagi kaum Kadazan, pesta keamatan iaitu dikenali sebagai Tadau Keamatan atau di dalam bahasa Kadazan, Mangawau, merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu semangat padi. Perayaan Mangawau ini biasanya diadakan selepas menuai padi. Antara sambutan menarik yang diadakan ialah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Tarian ini ditarikan oleh kaum petani terdiri dari lelaki dan perempuan dengan memakai pakaian tradisional mereka. Selain dari persembahan tarian Sumazau, pertandingan nyanyi sebagai Sungandoi, pertunjukan bina badan dan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau dan persembahan segala jenis kesenian dan kraftangan. Pertandingan seperti memukul gong dan sukan rakyat juga menjadi antara acara utama dalam perayaan ini. Secara holistik, kaum Iban amat mementingkan adat dan budaya. Hal ini demikian jelas dilihat setiap upacara berkaitan adat dan budaya disambut dengan meriah, tidak mengira luar bandar maupun bandar mala dari segi umur, juga tidak mengira tua atau muda. Hasil daripada pegangan tersebut, adat dan budaya kaum Iban masih dapat bertahan sehingga sekarang.
dan tidak lapuk ditelan zaman. Masyarakat pelbagai etnik dan kebudayaan hidup dalam keadaan yang harmoni yang saling membantu antara satu sama lain adalah merupakan keunikan bagi negeri Sabah. Masyarakat hidup dalam keadaan kepelbagaian budaya dan menarik perhatian ramai pelancong luar ke negeri ini. Masyarakat komuniti dan kaum Kadazan Dusun di Sabah mempunyai sikap yang positif dalam aspek keagamaan masing-masing. Daripada huraian yang dijelaskan sebelum ini, komuniti Kadazan Dusun pada awalnya mempunyai sistem kepercayaan yang tersendiri dianggap sebagai tidak beragama, iaitu juga dikenali sebagai pagan, dan mengamalkan cara hidup animisme yang percaya dengan kuasa-kuasa gaib. Kemasukan agama Islam dan Kristian di dalam komuniti ini telah menyaksikan sebahagian besar dari mereka telah memeluk salah satu daripada agama tersebut. Bagi segelintir komuniti kaum Kadazan Dusun, mereka memilih mengekalkan kepercayaan tradisi mereka. Perbezaan pegangan kepercayaan dan keagamaan yang wujud dalam komuniti kaum Kadazan Dusun tidak sedikit pun mengugat keamanan, persefahaman dan keharmonian di antara mereka. Dalam bidang psikologi komuniti, ia dapat dijelas sebagai nilai teras sikap penerimaan kepada kepelbagaian manusiaan di kalangan komuniti dan kaum Kadazan Dusun. Perhubungan di antara mereka masih diikat dengan emosi dan psikologi, walaupun hakikatnya dipisahkan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Terima kasih semua.